ribuan terima kasih di atas pihak KESKA dan khususnya Yang Mulia Tuan Admin selaku Presiden untuk menjemput saya untuk memberi sepatah dua ucapan dan khususnya merasmikan Masyarakat kali 14 KESKA pada hari ini. Saya tentu saya berikan tahniah kepada barisan pembina yang ada, yang mana saya dipahamkan telah menang tanpa bertanding, dan apabila telah dipilih dengan cara menang tak bertanding, saya harap kepimpinan yang ada dapat bekerja dengan lebih efisien dan komited untuk kebajikan semua ahli KESKA. Dan seperti mana yang saya dengar tadi ucapan Yang Mulia Tuan Admin, saya pun bersimpati dan faham akan suara hati beliau. Dan memang bukan yang mudah untuk memimpin kesatuan. Kalau kita tengok memang ada nak tubuh tu memang senang, tapi nak tabir tak semudah yang dijangkau. Dan kita di sektor awam ni mungkin kita rasa kemungkinan kita tidak rasa tak jauh mana sumbangan kesatuan berbanding dengan sektor swasta. Yang mana kalau di sektor swasta, khususnya di kilang-kilang, kita dapati memang ada tekanan juga majikan, dan justru pekerja mengharapkan satu badan, iaitu satu atau unit untuk mewakili mereka. Dan kita di sektor awam ni mungkin tak terasa sangat sebab kita pun dengan sama-sama kerajaan, dan kita pun bergabung di bawah QPEC. Dan walaupun begitu, walaupun QPEC ada, kita pun tetap setiap hari patut memberi sumbangan idea kepada kesatuan, pemimpin khususnya untuk mempertingkatkan lagi perkhidmatan kita, khususnya di skim dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena faham, mungkin tuan-tuan tahu bahawa apabila KESKA bergabung dengan QPEC, ada caruman setiap bulan, ada per head sembang kepada QPEC. Dan QPEC pun maknanya apabila dia nak fight sesuatu dengan JPA, itulah yang sumbangan yang kita beri selama ini. Dan saya tengok kehadiran agak baik hari ini. Saya tak tahu penyembah, tapi dipahamkan 15,917. Maknanya kalau boleh tu diramaikan lagi. Sebab kadang-kadang mesyuarat agung ni pada setengah ahli tak apa penting, tak kisah sangat. Begitu juga yang berlaku seperti mana kalau di kampung tu, di surau dan masjid pun macam tu juga, tak perlu hadir lah. Kadang-kadang ada yang merasakan kepentingan tu. Tapi apabila kita hadir, kita dapat menyuarakan pandangan kita kepada pemimpin untuk dibawa suara kita tu ke atas. Dan saya tak nak sentuh tentang matadalaman yang boleh aku sebut tadi. Saya rasa, tapi saya simpulkan bahawa beliau dan kepimpinan yang ada mengharapkan sokongan ahli semua lah. Jadi dan untuk bermesyuarat nanti, saya rasa mesyuaratlah dengan penuh harmoni dan penuh berhemah. Dan saya rasa semua okey kot lah orang UEM ni. Dan saya berharap pihak KESKA akan meneruskan kecemerlangan dan keharmonian yang sedia ada dengan pengurusan, kerana hubungan sebagai ahli kesatuan dan kesatuan adalah perlu di dalam keadaan harmoni dan baiklah dengan majikan. Dan saya rasa kalau ada aktiviti yang dijalankan oleh KESKA, diharap semua ahli dapat membantu dan sama-sama
kita kata menjalankan ini dengan berjaya lah. Sebab saya dipahamkan Kesatuan telah pun mohon menggugurkan kebajikan, dan melalui tabung inilah kita katakan yuran ahli mungkin naikkan sikit, sebab sebahagian akan disalurkan ke tabung mentadbiran dan sebahagian ini untuk di bahagian disalur ke tabung kebajikan. Dan memanglah kalau ahli yang bergabung dengan menjadi ahli kesatuan itu, dia akan bertanya apakah yang dia dapat balik daripada potongan yuran dia sebagai ahli. Dan saya difahamkan masih ada yang belum menjadi ahli. Saya rasa itu, saya rasa ni yang mulia Tuan Sri boleh kempen lah untuk ni. Sebab kadang ada juga orang cakap kalau tak jadi ahli pun dia dapat juga faedah. Apabila QPAD umumkan apa-apa kenaikan, dia dapat juga. Tapi kalau untuk segi kesepaduan lah, kesepaduan ni Kesatuan, saya harap seboleh-bolehnya 100% lah yang menjadi Kesatuan lah. Dan saya dapati pengurusan Kesatuan dengan Jack akan baik, walaupun kita ada teguran yang mana jabatan saya akan menjalankan audit kewangan dan pentadbiran sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Dan biasalah kalau pemimpin yang ada tu, kalau kita katakan ada yang pengurusan tu, ada yang kita kata ada yang lompang sana sini, kita akan tegur lah. Setakat ni kita tengok pengurusan kewangan dan mentadbiran dalam baiklah. Cumanya saya tengok Mesyuarat Agung dan Pemilihan Pegawai Kesatuan dijalankan setiap 2 tahun sekali. Mungkinlah dia mengambil masa untuk Kesatuan Exco untuk mentadbir, dan saya cuba nak sarankan lah, kalau Kesatuan boleh pindah perlembagaan, kena mohon kepada kita untuk jadikan 3 tahunan lah. Sebab apa? Kalau ikut pindaan kita yang terkini, kita untuk Kesatuan yang baru ditubuhkan, kita cadangkan Mesyuarat Agung dan Pemilihan Pegawai jalankan 3 tahun sekali. Tujuannya adalah dengan tempoh 3 tahun itu, Exco yang ada akan lebih dapat meningkatkan pengetahuannya untuk memantap pentadbiran Kesatuan. Sebab kalau 2 tahun atau ada Kesatuan yang menjalankan setahun sekali, berapa lepas tahun atau 2 tahun dah kena buat pilihan baru. Dan masa tu mungkin terlalu singkat pada Exco untuk mahir dalam urusan Kesatuan. Itu cadangan saya lah. Dan kalau Kesatuan yang walaupun dia jalankan 2 tahun, tetapi kalau dia yang mengekalkan jawatan, mana mungkin tak ada masalah. Cuma masalah timur dah apabila dia pun dah mendapatkan jawatan, sama ada kalah dalam pertandingan ataupun bersara sebagainya, pelapis itulah yang akan jadi macam kita kata back to basic balik. Maknanya dia masih baru dalam Kesatuan lah. Dan untuk tujuan itu kita, jabatan kita menyediakan khusus dalam bengkel-bengkel untuk melatih dan memberi tunjuk ajar kepada pemimpin Kesatuan lah. Dan setakat ni Kesatuan usul kena dijalankan pada tahun sekali. Dan pihak memang selalunya kita ikut lah. Dan kita juga ada bengkel cara kita buat peringkat negeri. Mana kita buat berdasarkan mana peruntukan yang ada, yang mana kita membengkel tentang pengisian orang L dan I, maksudnya untuk pemilihan pegawai ataupun bengkel-bengkel yang bentuk pengurusan kewangan. Dan untuk tujuan itu kita kena panggil dalam 50 peserta, dan saya dalam jadual akan menunjukkan dalam bulan awal Oktober. Dan kalau Kesatuan berminat, sila hubungi Jabat Kejar, kita akan bengkel tentang pengisian orang-orang dan untuk orang pemilihan pegawai. Saya rasa tak perlu saya panjangkan ucapan saya, dan sebab saya rasa amanat tadi telah pun disampaikan oleh Presiden kita tadi. Dan
Tetapi cuma saya rasa kalau dalam, saya harap ni ahli membantu persatuan, sebab kalau dalam hampir 1000 persatuan yang ada di seluruh Malaysia ni, termasuk yang swasta, kita memantau, dan sebelum ni saya duduk di Putrajaya lebih kurang 4 tahun setengah, kita jumpa macam-macam masalah dalam persatuan ni. Ada yang kita kata tidak menjalankan mesyuarat agung, dan salah urus kewangan dan sebagainya. Tetapi untuk persatuan yang tidak menjalankan mesyuarat agung dan tidak aktif, kita jarang sekali untuk membantai persatuan. Jadi biasa kita akan panggil pemimpin apa masalah, dan kita macam-macam presiden kata tadi, ada yang kita kata dia tak berminat untuk takbir persatuan, hinggalah orang tu, pegawai tu bersadar ataupun minta jawatan dan sebagainya lah. Tapi apapun kita di JEK sentiasa membantu untuk memastikan kesihatan berjalan dengan baik, dan dapat meningkatkan kita ada aktiviti dan memperjuangkan hak-hak ahli. Dan untuk itu saya akhiri ucapan saya dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim, dan khususnya merasmikan mesyuarat agung SK kali ke-14. Terima kasih.